Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ini kita akan belajar sesuatu, iaitu trading plan. Kita akan belajar trading plan insyaAllah. Okay, trading plan. Ingat ya, wajib kita ada trading plan sebelum tekan butang buy. Tapi jangan terburu-buru. Jom kita sama-sama buat trading plan terlebih dahulu. Ini bagi memastikan anda tahu nisbah risk, nisbah reward, berapa keuntungan yang anda ingin capai, berapa kerugian yang anda sanggup rugi dan banyak lagi. Dah buat analisa tadi, barulah kita tahu pada harga nak beli, sasaran keuntungan, pada harga apa yang perlu jual sebelum mengalami kerugian yang lebih besar jika harga saham terus menjurang jatuh. Okey. Okey. Seterusnya, sebelum kita pergi jauh, okey, kita kena tetapkan matlamat kita. Apakah matlamat anda bila memasuki bila nak trade ataupun bila anda nak berdagang? Apa matlamat anda? Saya rasa matlamat semua orang tak ada matlamat lain. Satu saja matlamat dia, nak profit. Okey, matlamat lain tu mungkinlah lepas dapat profit tu, kemudian nak pakai untuk apa? Nak bersedekah ke, nak beli kereta ke, nak buat modal deposit rumah ke, macam-macam matlamat. Dengan bismillahirrahmanirrahim, kita mula hari ini. Apa itu trading plan? Okey, sekarang kita pergi kepada tempat yang kita nak cari stok. Kita cari dekat malaysiastockbiz.com. Okey. Dekat sini kita boleh lihat macam-macam perkara. Satu, kalau contoh kita nak tengok satu-satu kaunter tu ataupun satu-satu saham tu, stok tu, company dia, latest announcement, nak tengok latest punya berita tentang company tu, kat sini boleh tengok. Kat sini pun kita boleh tengok juga, nak tengok chart kan. Nak tengok chart pun boleh tengok sini. Nak tengok apa screener yang biasa-biasa pun boleh. Kalau nak yang luar biasa tu berbayar lah, tak ada free lah. Okey, kat sini saya pilih stok. Sebelum kita pilih stok, kita kena tahu mengapa kita perlukan trading plan. Macam saya dah cakap tadi ya. Trading plan menentukan arah mana yang anda hendak tuju. Arah kerugian ke, arah keuntungan ke, ataupun anda ingin menunggu stok tu mengaup keuntungan berganda-ganda, 100%, 200%, 300%. Yang tu bergantung pada plan anda sendiri. Okey, apakah yang perlu dititik beratkan dalam trading? Sebelum tu nak tanya, dah kenal ke support kat mana? Apa itu support? Dah kenal ke apa itu resistance? Dekat mana line sokongan? Dekat mana line kita nak kekal resistance tu? So hari ni kita akan kenal beberapa item baru untuk kita mengawal trading plan kita. Dekat mana target profit kita ataupun TP, dekat mana entry price kita, dekat mana cut loss bagi entry price tadi, TP, EP dengan CL. Yang tu kita kena tentukan. Bukan orang yang tentukan, bukan Sifu yang tentukan, kita sendiri. Okey, nisbah untuk trading plan kita yang paling minima bagi kebiasaan orang ramai, paling minima
trading plan kita kena memilih 1:3. Itu 1 kerugian, 3 kali keuntungan. Ni yang standard lah. Okey. CL nisbah TP, target profit. Okey. Macam mana nak tahu? Bagaimana nak tahu? Kita tengok contoh. Sebagai contoh, anda memilih untuk membeli satu kaunter, iaitu nama dia K Power. Okey, K Power. Okey, boleh search K Power dekat Malaysia Stockbiz. Malaysia Stock.biz. Boleh search kat situ. Lepas tu pilih chart, full chart, untuk kita tengok dia punya pergerakan candlestick ataupun pergerakan buying and selling. Okey. Pastikan anda ambil indikator, pilih indikator volume untuk kita tengok volume buy and selling kat mana yang tinggi. Sebab yang situ kita boleh menentukan dekat mana kita letak support, resistance dan sebagainya. Ini penting ya, sebab support dengan resistance kita kena pilih tempat yang paling kuat buying and selling. Kalau kita tengok dia punya candlestick kecil, mengecil macam tu, boleh, tapi pilih yang majoriti yang besar lah, yang orang kata dia punya volume selling and buying tu tinggi. Tak tinggi sangat pun tak apa, asalkan ada, jangan terlalu mengecil. Okay, kat sini saya ada tanda tu. Kita punya resistance, kita punya support. Okay. Okey, dekat situ support dekat 2.187. Harga saham ni agak mahal sikit. Bila saham ni mahal, dia punya risiko untuk rugi tu rendah sikit. Maksudnya sebab dia akan profit dia tak terlalu tinggi, dan dia punya ROI dia tak terlalu tinggi. Ada kalanya akan tinggi sangat, tapi dia majoriti dia menaik menurun tu setara lah. Dia tak tinggi, jatuh tu terlalu tinggi menyebabkan kita kerugian yang besar. Kita tengok support kita dekat 2.187. Kita punya support, kita punya resistance 2.505, dan satu lagi resistance kita dekat 3.083. Okey. Sekarang kita tandakan kita punya cut loss kat mana. Cut loss point saya letak dalam 2.16 lah. 2.16 2.161. 2 bit lah. 2 bit maksudnya 60 ke 70 ke 80. 2 bit kita letak untuk cut loss. Kita sanggup loss kat situ. Okey, saya tanda kat situ CL, cut loss. Okey, seterusnya kita tengok candlestick tadi. Lepas tu kita tandakan dekat mana target profit kita, TP. Okey, saya ada 2.161, itu silap. Okey, EP kita entry price dekat mana? Entry price mungkin kita letak atas sikit pada support. Semalam kita dah belajar kan, ada entry price dekat support, ada entry price dekat breakout, ada entry price dekat
buy on dip, ada entry price dekat buy on rebound. Ni sebagai contoh lah. Ini atas sikit pada support. Saya letak atas sikit pada support. Sebenarnya saya cakap yang terbaik adalah dekat buy on dip kan. Ni kita beli dekat buy at support lah, atas sikit pada support. Okay, kita boleh letak sebagai buy on breakout lah. Buy on breakout BOB. Dia break, dia turun, kita ambil sikit. Okey, TP target profit kita letak 2.487. Okey, dia dah breakout. Kita ambil bawah breakout tadi 2.487, TP1, TP2. Dia dah breakout, dia retrace sekejap, dia nak naik balik. Okey, target profit 2.6 saya letak 2.6. Okey, kenapa dekat situ? Sebab saya jangkakan dia akan rebound balik, lepas tu dia akan naik. Kemungkinan dia akan pecah pula support nombor 2. Dia akan pecah resistance nombor 2. Maksudnya resistance pertama akan jadi support lah. Macam tu. So kita tengok balik EP sebagai 2.25, CL 2.161 ya. TP 2.487. Okey, kita boleh kira lah kita punya berapa nisbah berapa. Tengok berbala ke tak. Masuk berbala ke tak. Kita loss dekat 2.161 untuk dapatkan 2.487. Berbaloi ke tak? Itu masuk berbaloi. Okay, kita cari dia punya nisbah. Cara kira TP tolak EP, target profit tolak entry price. Okay, silap 161 kan. Okay, kita betulkan 161. Silap, maaf ya. Okey, kita sambung. Okey, 2.487 tolak EP 2.25. 0.237. Kita tengok pula EP tolak CL kat loss dia. Apa kita dapat? Okey, kita buat slow, jangan risau, slow. Benda ni benda yang kita plan sendiri. Benda yang kita plan sendiri. Jadi boleh practice banyak kali. Okey, practice make perfect insya-Allah. 0.089. So, dekat sini sanggup ke tidak? Kita rugi 0.089 untuk dapatkan 0.237 keuntungan. Yang ni belum darab ni lah. Belum darab kita punya berapa jumlah saham, berapa lot yang kita ambil. Belum darab lagi. Okey, so kita kira nisbah dia. Dia nisbah berapa? Agak-agak kat sini 1/2 dekat 3 lah. 2.6 something. Okey, saya letak 1/3 ataupun 1.2 plus lah. Tak sampai 3 lagi. Yang terbaik memang 1/3 lah ke atas. Dapat lagi banyak lagi bagus lah. Maksudnya keuntungan lagi tinggi lah. Tapi kita sanggup tengok lah, bergantung pada cut loss kita. Cut kat mana? Tujuan ada cut loss juga. Bila saham tu menjunam, jadi kita tahu dekat mana kita nak jual balik. Maksudnya kita tak terus menunggu. Tu bergantung juga kepada teknik-teknik kita. Ada teknik intraday. Intraday tak pakai macam ni lah. Ada teknik short term, ada teknik long term, teknik swing long term lah. Long term kena tunggu
Sebab saham kita tak berkurang, cuma nilai saham tu berkurang. Tu kena faham. Okey, kalau sanggup teruskan. Kalau nak lebih selamat, nisbah yang saya cakap sebelum ni, nisbah yang baik adalah 1:3. Okey. Kat situ faham ya. Okey, seterusnya kita cuba tengok pula dekat kita punya target profit 2 tu. Dekat 2.605. Tengok pula macam mana. Cuba kita tengok berapa nisbah berapa yang kita boleh dapat. Okey. Mungkinkah lebih baik? Sebab ni trading plan kita. Kalau kita target dekat situ. Kalau kita dah capai target situ, nampak dia rebound balik nak naik atas, kita nak target yang tu, yang bawah tu, yang resistance pertama kita jadikan support, naikkan pula resistance kedua, dia rebound sekali, dia retrace, lepas tu dia rebound balik, kita nak target yang kedua tak ada masalah. Ataupun ada yang 3, dia terus naik. Tapi jangan kita terlalu tengok kenaikan tu terus gairah, maksudnya terus tinggalkan. Kena terus perhatikan. Kemungkinan dia akan jatuh menjunam. Yang ni biasa. Tetapi kalau macam saya cerita tadi, saham yang harga mahal macam ni susah nak jatuh menjunam. Dia akan jatuh sikit-sikit lah. So yang ni lebih selamat lah. Okay, kita tengok pula TP dekat 2.605, TP tolak EP sama dengan 0.236 8. Mungkin ada kesilapan sikit. .355. Okey, yang ni yang betul. 0.355. TP tolak EP. Okey, EP tolak CS sama 0.089. So, maksudnya nisbah dia 1:4. So, berbala ke tak? Kita ada risiko 1. Kita nak dapatkan 4 kali ganda daripada